Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Okey, apa khabar semua? Okey, selamat malam saya ucapkan kepada rakan-rakan yang dah mengikuti siaran live kita pada malam ni. Okey, sementara kita nak tunggu rakan-rakan yang lain masuk, okey, saya harapkan agar siapa yang dah tengok rancangan live bersama saya pada malam ni untuk turut sama berkongsi lah. Kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey, dan kita ada agenda istimewa pada malam ni kerana ada tetamu yang saya jemput khas jauh daripada Kota Baru datang bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey, jadi rugi kalau siapa-siapa yang tak turut serta bersama saya dalam rancangan live untuk malam ni, dan saya mengharapkan agar siapa-siapa yang dah join tu tolong tekan button sharekan kepada seramai mungkin rakan-rakan anda yang ada di luar sana supaya mereka juga boleh turut sama berkongsi dan turut sama mendapat manfaat lah daripada apa yang diberikan di rancangan anda. Okay, dan untuk malam ni saya tidak keseorangan seperti mana yang saya dah war-warkan sejak pagi tadi lah sejak pagi tadi saya nak war-warkan kepada rakan-rakan semua bahawa pada malam ni saya ada rakan saya seorang banker daripada Bank Simpanan Nasional. Okey, nama dia Cik Yuni. Okey, Cik Yuni ni sebenarnya dah lebih kurang 5 tahun ke 6 tahun lebih kurang macam tu lah dengan Bank Simpanan Nasional, dan sekarang ni dia bertugas di BSN Cawangan Terengganu. Okay, dan insyaAllah pada malam ni kita akan dengar perkongsian ini ataupun lebih mesra dikenali sebagai Banker Muk. Tak tahu kenapa nama dia Banker Muk, yang tu kena tanya dengan dia sendiri sekejap lagi. Okay, alright. So kita ucapkan selamat datang kepada sahabat saya daripada Kota Baru, Banker Muk. Okay. Hello bagi semua. Apa khabar coach? Baik, alhamdulillah sihat. Okay, Muk macam mana okay? Okay, sentiasa gemuk, that's why nama saya Banker Muk. Oh ya ke? Ingatkan Muk Inah ke apa? Ya. Okay, terima kasih Muk sudi bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okay, saya harapkan agar siapa-siapa yang dah tengok live ni boleh tekan button share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Okay, kita ada lebih kurang saya nampak ada 9 orang yang dah join kita punya sesi live. Okay, ada 12 orang sekarang ni yang tengah join sesi live kita. Jadi siapa-siapa yang dah join sesi live ni, tolonglah tekan button share tu, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi yang akan mendapat manfaat dan boleh join kita pada malam ni. Okay, untuk tidak membuang masa, saya ingin menjemput Muk untuk menceritakanlah kepada kita semua apakah yang dimaksudkan sebagai skim pembiayaan belia. Skim perumahan belia. Okay, so saya jemput Banker Muk untuk menceritakan kepada kita tentang package skim pembiayaan belia ni. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada soalan, ada apa-apa ingin ditanyakan, boleh masukkan komen anda tu di ruangan komen. Okay, insyaAllah nanti kita akan go through satu persatu dan kita cuba jawab dengan baiklah insyaAllah. Okay, so silakan Muk. Okay, terima kasih coach. Okay, kepada sesiapa yang sedang menonton live ni, jangan lupa tekan button share dulu. Okay, kita share dulu. And bila dah habis live ni, Banker Muk akan choose siapa yang bertuah and then akan ada hadiah dia. Okay. Oh, bestnya. Of course. Okay, untuk skim perumahan belia dengan BSN ataupun juga dikenali sebagai Youth Housing Scheme, YHS. Okay, skim ni sebenarnya kita tawarkan untuk pembiayaan 100%. Okay, sekiranya anda beli rumah berjumlah contoh RM250,000, okay, jadi anda bolehlah apply pembiayaan dengan BSN pun RM250,000 juga. Okay, syarat-syarat untuk skim perumahan belia ni, anda haruslah, wajiblah warga negara Malaysia, berumur 21 hingga 45 tahun, bujang ataupun berkahwin tak kisah, pendapatan isi rumah mestilah tak lebih daripada RM10,000. Dan untuk skim perumahan belia ni, is just for pembeli rumah pertama sahaja. Dan pembiayaan boleh dilakukan secara individu ataupun bersama. Okay, bersama ni contoh anda nak join dengan husband ataupun wife or sibling pun boleh, tak ada masalah. And pembiayaan dia adalah di antara RM100,000 hingga RM500,000.
Dan rumah adalah dalam pembinaan pemaju ataupun rumah subsil. Dan yang paling best, selain daripada margin 100% yang BSN tawarkan, untuk skim perumahan belia ni juga kerajaan memberikan bantuan sebanyak RM200 selama 24 bulan. Okay, starting for the first disbursement. Contoh installment anda semua RM2,000. Jadi for the first 2 years ni, anda bolehlah bayar RM1,800 je. Sebab RM200 lagi tu, kerajaan dah parkkan dalam akaun pembiayaan anda. Okay, apa dokumen yang kita perlukan? Okay, dokumen dia senang je. Okay, dokumen dia macam biasa, IC, payslip 3 bulan ataupun 6 bulan bagi sesiapa yang ada OT ataupun commission. Bank statement 3 bulan ataupun 6 bulan, dia akan tally dengan payslip tadi. EPF, okay, 2019, 2020 lah kalau buat masa ni. Surat pengesahan majikan, must be the latest date. Okay, dan kad nikah ataupun surat nikah itulah untuk nak proofkan bahawasanya anda telah berkahwin, dan juga sijil AKPK. Sijil AKPK ni biasanya banker kita akan guidekan anda macam mana nak log in portal AKPK tu untuk printkan sijil AKPK tersebut. Untuk YHS itu sahajalah dia punya syarat-syarat dia. Coach? Okay, so saya tertekan button mute tadi. Oh. Okay, so kalau ikutkan sekarang ni apa yang Muk dah cerita tadi itu basically syarat-syarat utama dia lah kan Ya, betul. dalam skim apa tu perumahan belia ni, dia khusus untuk belia-belia yang baru orang kata apa, nak memiliki rumah yang pertama Jadi kalau untuk pembelian rumah yang kedua dan seterusnya tu tak layak lah untuk memohon. Tak layak. Betul, Okay, tak layak. Okay, jadi macam mana pula kalau katalah dia ni government servant. Dia government servant, dia dah apa tu dah sign kontrak ataupun dah permanent lah sebagai seorang apa tu staff kerajaan. Okey, penjawat awam. Okey, boleh tak dia nak buat pembiayaan dengan PSA, lepas tu pembiayaan yang sama dia nak top up dengan BSN di bawah skim apa tu pembiayaan apa ni perumahan belia ni. Okey, ataupun kalau bukan belia pun dia nak buat pembiayaan yang apa ni package pembiayaan lain dengan pihak apa tu BSN, dia nak couple dengan LPPSA, boleh ke tidak? Okey, yang ni untuk skim perumahan belia dia tak layak lah Tapi kita still lagi ada satu skim which is kita panggil second charge. Second charge ni first loan dia kita akan charge kepada LPPSA, and second loan dia akan charge dekat BSN lah. Yang tu boleh, tak ada masalah. Oh, okay. So untuk apa ni youth ni tak boleh lah Untuk youth ni tak boleh. Okay, alright. Jadi daripada apa yang Muk dah ceritakan tadi tu, okay, dia tengok tak si TOS dengan si Chris untuk pembiayaan ni? Oh, sudah pasti coach. Yang tu wajib kita akan check. Jadi untuk siapa-siapa yang si Chris dia macam tak berapa okey ke kan, buat sekarang dah boleh apa ni orang panggil, dah boleh start untuk cantikkan si Chris tersebut. And for the youth housing scheme ni, si Chris tak boleh lebih daripada bacaan 2. Oh, okay. So kalau masuk 3 tu dah koyak lah tu? Dah koyak dah. Oh, okay. Alright. So macam katalah dia ni tak pernah ada buat pinjaman. Dia langsung, maknanya clean lah. Okay. Kalau dia baru nak mohon pinjaman youth ni, perlu tak? Sebab saya dengar mitos lah kan, orang kata nak kena ada credit card. Nak kena ada at least ada personal loan dulu, baru bank boleh ambil kira untuk dia punya credit scoring tu. Okay, dia macam ni. Untuk customer yang si Chris dia clean, sebenarnya dia risk kepada pihak bank, which is bank tak boleh nak baca macam mana cara pembayaran dia. Tu sebenarnya. Tetapi sekiranya customer tersebut si Chris dia clean, tapi banker akan tanya dia dah, banker akan interview dia. Contoh biasanya sekarang customer ramai yang beli kereta secara cash coach. So kita akan minta salinan apa ni orang panggil salinan geran kereta tersebut. Oh, okay. Jadi banker akan buat sedikit remark untuk pelulus kita, which is mengatakan customer ni dia yes betul dia si Chris dia clean, but dia ada kereta yang dibeli secara tunai. Okay. That's why setengah banker kita akan minta geran tersebut untuk nak kuatkan lagi kita punya hujah.
Oh, jadi dari segi pembiayaan tu sebenarnya kalau dia clean sekalipun tak ada masalah besar Tak lah, ada boleh lah masalah, kan? betul. Hmm. Betul, tak ada masalah. Okay. Alright, lagi satu ada yang bertanya dengan saya bila kerajaan bagi subsidi 200 untuk bayaran bulanan tu, okay, Okey. adakah benda tu dikira sebagai pembiayaan atas pinjaman yang dia dah buat tu ataupun dia memang dapat percuma? Oh, Yang yang tu 200. memang dapat percuma. Oh, okey. Jadi banyaklah orang kata salah faham dan ketidakbetulan yang diceritakan oleh orang. Dia kata 200 tu sebenarnya kena bayar atas pinjaman tu, sebenarnya tidaklah Bukan. Sebenarnya yang tu memang merupakan bantuan, okey, salah satu bantuan daripada kerajaan untuk membantu golongan belia kita ni untuk membeli rumah. Oh, okey. RM200 selama 2 tahun yang pertama lah. Dia starting from the first disbursement tu. Jadi itulah dengar maknanya semua dah kena ambil kira bahawa benda tu bukannya satu bentuk pinjaman atas pinjaman dia adalah subsidi yang Betul. diberikan secara percuma oleh kerajaan. Selama Ya, berapa betul. bulan maksimum term tu untuk yang subsidi tu ke? yang 200 tu? 200 tu kerajaan akan bagi selama 2 tahun lah bersamaan dengan 24 bulan. Okay. Alright. So kalau katalah dia punya loan installment tu 1000, dia kena bayar 800 sajalah kan? Dia boleh bayar 800 sahaja ataupun customer ni dia bagus sangat kan. Dia nak bayar juga 1000 seperti mana ansuran bulanan dia, boleh RM200 tu tetap akan ada dalam dia punya account loan dia. Nanti bila dia dah bila dia cetakkan kita panggil statement loan tu, dia akan nampak dekat situ lebihan 200 setiap bulan. Oh. So yang 200 tu dia akan knock off pokok ke ataupun dia ambil kira kat mana tu? Kita Bayaran akan lebihan. pokok. Oh, pokok lah. Okay. Jadi pokok tu akan dikurangkan lagi lah macam tu Dia macam ni, sekiranya untuk nak kurangkan pokok tu, dia kena bayar 3 bulan installment. Oh. Jadi sekiranya dia dah ada RM200 tu, dia bayar just lebih lagi, then kita akan potong melalui pokok. Oh, okay. Alright. Okay. So dari segi orang kata ada juga setengah bank yang buat skim yang dipanggil flexi scheme Flexi scheme ni maksud dia kalau kita ada duit lebih yang kita nak bayar pokok tu, dia akan kurangkan pokok kita daripada jumlah pinjaman Jadi macam My Home ni dia buat macam tu juga ke? Okay, untuk dengan BSN, kita boleh dumpkan duit kita tapi bila kita nak ambil balik tak boleh. Jadi dia bukan flexi lah. Flexi ni kita boleh dump, kita boleh ambil balik kan. Faham. Dengan BSN kita just boleh dump sahaja. Jadi dia akan kurangkan jumlah pokok kita tapi nak keluarkan balik jumlah tu tak boleh lah. Tak boleh. Kalau flexi dia boleh keluarkan balik kan. Okay, alright. Okay. Sekejap saya tengok beberapa nama yang dah masuk dalam ruangan komen ni. Saya baca sekejap komen-komen yang masuk ni. Okay, okay. Alif Fik, dia tulis Cun Bank Gemuk. Oh, memang Cun Sokmo Bank Gemuk ni. Nak hadiah lah tu. Itulah. Azan Azwan Smart Kajang ni sahabat saya ni, dia bagi salam, Waalaikumsalam. Okay, lepas tu ada Cikgu Jamrus Property Cikgu Jamrus Property pun dia salam semoga dipermudahkan urusan. Okay, alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okay, ada sahabat saya Tuan Razman Property. Waalaikumsalam. Okay, kita baca soalan daripada Alif Fik Sekejap, Alif Fik ni soalan. Okay, untuk peniaga boleh ke mohon skim pembiayaan ni? Okay, terima kasih Alif Fik. Okay, untuk peniaga boleh, tak ada masalah. Cuma untuk peniaga kita perlukan declaration tax lah, income tax untuk tahun 2018 dan juga tahun 2019. Kita perlukan 2 tahun punya declaration tax. Okay. Maknanya dari segi perniagaan tu mestilah berdaftar dengan SSM lah kan? Betul, SSM. Lepas tu dia ada declare dia punya pendapatan dengan lembaga hasil lah. Dengan lembaga hasil. Okay. Tak semestinya Sdn Bhd, enterprise pun boleh lah maknanya Boleh, tak ada masalah. Okay, so saya rasa tu dah menjawab dah soalan Alif. So terima kasih Alif atas soalan tadi tu. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, daripada Faiza. Faiza tanya, macam mana kalau pemaju bukan berdaftar dengan BSN untuk panel bank, boleh tak dia buat pinjaman? Untuk pembelian primary punya market lah, maknanya beli dengan pemaju, tapi pemaju tu tak berdaftar dengan BSN, boleh tak dia buat pinjaman? Okay, thank you for the questions. Use skip lah. Okay, Faiza Ahmad Zai. Okay, untuk rumah daripada pemaju, kita perlu panelkan dulu pemaju tersebut. Dia hanya untuk customer yang nak
apply loan YHS ni, kita akan check dalam sistem developer register tu, sekiranya pemaju tersebut masih belum berdaftar dengan BSN, maksudnya masih belum panel dengan BSN, kita akan deal dengan pihak pemaju untuk panelmentkan dululah. Oh, okay. So kena masuk dalam panelship dulu Faiza So pastikan mana-mana projek yang Faiza jual tu, kalau nak dapatkan skim youth ni, kena pastikan yang pemaju tu dah berdaftar sebagai panel dengan BSN dulu. Barulah boleh buat pinjaman dengan skim youth BSN ni lah. Okay, so Puan seterusnya Faiza maybe boleh PM Muk lah untuk nak bincang berkenaan dengan panelment tu. Tak apa, nanti kejap lagi kita akan sharekan nombor telefon Muk kat sini. Boleh. Okay, saya ada soalan lagi ni. Adakah pinjaman dia anggap peminjam kurang mampu, terjejas atau tidak kekuatan loan untuk peminjam untuk next financing sekiranya peminjam ambil package belia ni? Sekejap saya cuba fahamkan soalan Faiza ni. Adakah pinjaman dia anggap peminjam kurang mampu ataupun menjejaskan dia punya pinjaman loan yang seterusnya? Okey, maksud dia ginilah. Kalau katalah dia buat pinjaman under youth scheme kan, peminjam tu nak buat pinjaman kedua nanti, adakah pinjaman kedua tu akan efek disebabkan oleh pinjaman pertama yang dia buat dengan youth scheme ni? So anggap macam dia dah buat pinjaman youth ni, dia ni tak berapa ada duit sangat. Adakah untuk pinjaman kedua nanti akan efek pinjaman kedua dia tu? Okey, macam ni Puan Faiza, sebenarnya untuk customer yang apply loan YHS ataupun skim perumahan belia dengan BSN ni, bukanlah dianggap dia ni kurang kemampuan. Tidak sebenarnya. Tetapi customer yang apply loan ni adalah customer yang inginkan 100% loan dan juga inginkan subsidi daripada kerajaan yang RM200 tu. Jadi untuk dia nak apply for the second house tu, tak ada masalah. Yang penting DSR, NDI dia okey. Okay, dah dengar tu Faiza so tak ada masalah pun, dia tak memburukkan dia punya rekod ke. Yang penting dia bayar cantik. Okay, yang penting dia kena bayar cantik lah, janganlah sitos dia masalah. Ya, betul. Okay, daripada Azwan pula, Azwan ada tanya ni, adakah skim pembiayaan rumah belia hanya untuk perumahan saja atau boleh digunakan untuk pemilikan komersial? Komersial ni beli kedai, rumah kedai dan sebagainya. Boleh ke tidak? Thank you. Untuk skim perumahan belia ni hanya untuk residential sahaja. Komersial tak boleh. Komersial tak boleh, tanah kosong pun tak boleh Tak boleh. So untuk perumahan sajalah perumahan. So takrifan ataupun perumahan sub-sale sajalah. Okay, so maknanya dia boleh beli under con ataupun completed Sub-sale. project ataupun sub-sales Yes, betul. So primary market boleh, secondary market pun boleh dan hanya khusus untuk pinjaman perumahan sahaja. Okay, kalau katalah cuma coach, tak apa, teruskan. Kalau dekat Kelantan ni kita punya primary market tu dia ada dua. Satu kita panggil from developer, pemaju, satu lagi adalah contractor. Okay. Sebab dekat Kelantan ni ramai orang ada tanah sendiri. So diorang nak bina rumah di atas tanah diorang. Okay, untuk skim perumahan belia ni, untuk kes-kes yang membina rumah melalui kontraktor tak layak. Oh, okay. So dia boleh beli dengan pemaju sahajalah. Betul. Okay, alright. So faham lah. Alright, satu isu lagi yang saya rasa perlu diambil kira kat sini, maknanya kalau katalah dia beli rumah, dalam masa yang sama, ni agak sensitif sikit lah yang saya nak tanya Muk ni. Dia markup harga dalam SMP. So benda tu kalau misal kata dapat tahu di bank, macam mana bank akan ambil tindakan? Kalau macam kalau saya tahu, saya akan advise customer, tolonglah jangan buat macam tu. Okay, alright. So dengar tu semua. Saya tak nak tahu apa-apa. Soalan cepu mas ni sebenarnya Muk tak berani nak jawab. Betul. Saya tak berani sebenarnya coach. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, yelah janganlah buat macam tu kan. So itulah, dah dengar dah pandangan daripada seorang banker. Sepatutnya kita tak boleh lah nak markup harga kalau kata nilai pasaran harga S&P yang kita beli tu dalam tu 350, janganlah letak 400,000 kan. Betul tu, jangan sampai Muk tahu. Kalau tahu kantoi masalah lah kan. Kantoi masalah. Sekejap, saya tengok lagi soalan-soalan yang ada Okay, terima kasih banyak-banyak. Ramai malam ni join kita, lebih kurang 40 orang malam ni Ada Cik Atira, ada Nita Ali, ada. Share contact number banker Muk. Okay, insyaAllah Nita kejap lagi kita akan share kan. Azrul Sani, adik saya pun ada ni daripada Johor ni. Terbaik. Okay, terima kasih Jud.
Cik Atira kata hebat sis. Oh ni kawan-kawan Muk lah kot ni. Cik Atira ni agaknya lah Thank kot. you. Jangan lupa share live share Tolong dulu. share kan. Siapa yang baru join ni tolong share kan. Kita tarik lagi ramai-ramai kawan-kawan masuk Okay, jadi kejap. Setakat ni saya rasa macam, okay, ada satu lagi soalan. Okay, Nita ada tanya ni, jika property under liquidator masih master, adakah boleh guna skim youth ni? Okay, maksud dia masih master title lah di situ. Belum keluar lagi individual title, boleh tak finance kalau liquidator yang take over syarikat pemaju tu? Okay, thank you Nita Ali. Okay, for now, as at sekarang untuk kes-kes yang under liquidator, minta maaf, kita tak boleh nak terima. Okay, so itulah harapan yang diberikan tu agak tipis lah kalau misalnya kata nak buat dengan BSN ni tak boleh. Ya, tapi betul. jangan risau, sebenarnya saya dah ada pengalaman lah buat kes-kes yang melibatkan liquidator. Okay, kalau nak buat permohonan dengan bank-bank yang tertentu tu ada lagi bank yang boleh finance, cuma agak syarat dia agak ketat sikit lah. Adalah perkara yang ni mungkin saya kena sharekan dalam perkongsian saya yang akan datang ni lah, insyaAllah kalau ada rezeki kita akan kupas topik pembiayaan untuk hartanah yang bermasalah di bawah liquidatorship. So insyaAllah kita akan kupas dalam topik yang berbeza lah. Okay, apa lagi yang kita nak tengok ni? Okay, ada satu soalan lagi ni. Okay, Pija Hartanah, adakah skim belia turut terbuka untuk penjawat awam? Apakah syaratnya? Okay, so ni rasanya soalan ni lebih kurang sama macam saya tanya tadi tu lah. Tak apa, boleh kupas lagi Muk. Okay, thank you Pija Hartanah. Okay, untuk skim perumahan belia ni pun terbuka kepada penjawat awam juga. Syarat dia sama juga. Okay, umur 21 hingga 45, bujang ataupun berkahwin tak kisah. Pendapatan isi rumah mestilah tak lebih daripada RM10,000 and pembiayaan tu mestilah dalam lingkungan 100 hingga 500,000. Okay, so dah menjawab lah soalan Pija tu lah. So tak ada masalah sebenarnya Pija. Even government servant pun boleh mohon. Okay, macam kita yang lagi Muk suka cerita sebenarnya. Okay, macam yang Muk cerita tadi tu, dari segi kata apa, government servant ni lagi dapat advantage lah kot sebab dia punya kata apa, gaji tu tak terjejas. InsyaAllah lah tak ada apa-apa masalah lah kalau buat pinjaman pun. Okay, alright. Setakat ni saya tengok rasa-rasanya tak ada lagi soalan yang terkeluar di sini. Kalau ada tu nanti boleh masukkan dalam ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah bertanya. Okay, dan terus kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik lagi kawan-kawan kita yang kat luar tu untuk join bersama pada malam ni lah. Okay, dan ada yang minta Bank Kemuk untuk sharekan macam mana nak contact Bank Kemuk. Okay, untuk nak contact Bank Kemuk boleh, macam mana nak pinkan nombor apa, telefon? nanti saya masukkan dalam komen, saya boleh type kat sini. Okay, nombor telefon Bank Kemuk 013 8488 boleh terus WhatsApp saja. 84 8888 618. 618. Okey, saya tulis kat sini Okay, so siapa-siapa yang nak contact Bank Kemuk boleh WhatsApp ataupun boleh je komen dekat apa-apa posting Bank Kemuk, tak ada masalah. Okay. Kalau nak follow Bank Kemuk, kat mana nak follow tu? Okay, kalau nak follow boleh pergi boleh follow Facebook personal Nivy Girls ataupun page Bank Kemuk lah. Just type je Bank Kemuk. NY V V G IRLZ. IRLZ. Satu perkataan ke ataupun ada gap? Ni tu lepas tu gap baru Vigils. Oh, okey. Ataupun boleh terus pergi dekat page Bank Kemuk lah. Okay, so ni Vigils ni Facebook personal, satu lagi personal. Page Bank Kemuk. Bank Kemuk pun satu perkataan juga kan? Satu perkataan juga. Okay, Bank Kemuk Alright. Ada Instagram tak? Instagram tak aktif lah. You ni pun tak ingat dah nama apa. Okay, tak apa. So nak follow Bank Kemuk boleh pergi ke Facebook personal Bank Kemuk, NYVGIRLZ Nivy Girls. Okay, itu untuk Facebook personal dia. Kalau dia tak accept tu cuba PM dia dululah. Takut nanti kan dia tak accept, awak follow dulu pun tak apa kot. Tapi kalau nak mudah nak add tu susah dah.
Nak mudah pergi dekat page dia, Facebook page dia Banker MOOC, BANKER MUK. Saya dah masukkan dah apa tu Banker MOOC dengan ni Beagles punya apa tu address dekat ruangan komen tu, boleh tengok di situ. Okay, alright. So kita tengok lagi ada tak soalan-soalan yang lain masuk ni. Setakat ni saya rasa tak ada lagi lah. Okay, dah follow. Alhamdulillah ramai lah. Thank you. Okay, Coach, alright. Ini rasa rugi kalau kita tak share satu lagi skim. Rasanya ramai tak tahu skim ni. Kita panggil skim second generation. Okay, boleh silakan sharekan. Okay, skim second generation ni adalah skim di mana ayah ataupun ibu join dengan anak yang still lagi study dekat IPTA ataupun IPTS. Anak ni still lagi tak masuk dalam still lagi tak bekerja. Yes, tak bekerja, tetapi kita boleh join untuk kita nak panjangkan tempoh mak ayah dia tadi. Dokumen dia cukup senang. Dokumen untuk parents macam biasalah IC, payslip, bank statement, EPF. Tapi untuk anak dia tu kita just nak IC, surat tawaran belajar dan juga kad pelajar sahaja. So dia mesti pelajar IPT sahajalah. Yes, betul. IPTA ataupun IPTS berumur 21 tahun ke atas. Okay. Kalau kata dia belajar dekat macam college community ke pusat giat mara ke tak boleh? Yang tu kita akan semak balik. Okay. So nak mudah dia buat sama ada diploma ataupun degree lah. Nak mudah. Yes, betul. And then dia punya mak atau ayah ni still lagi ada 5 tahun untuk berkhidmat. So kalau dah dekat pencen katalah setahun nak pencen tu tak boleh lah tak boleh. Dia mestilah 5 tahun sebelum. Okay. Alright. So yang ni okay juga. Ada yang tanya ni dari segi rate. Okay, untuk youth scheme ni rate dia macam mana Mok? Okay, untuk youth scheme ni sekejap You ni share dekat Coach. Kena buka kitab sekejap dulu tu. Sebab banyak sangat. Alamak, connection ada problem kot. Macam stuck sekejap ni Mok. Okay, sorry. Mungkin connection Mok ada masalah. Dia punya gambar tu tak nampak pula. Okay, so saya tunggu Banker Mok masuk balik. Saya rasa dia masih lagi dalam talian tapi dia tak keluar pula dia punya video dia tu. Tak apa, sementara tunggu Banker Mok masuk balik, dapat connection balik dekat situ, kita buka peluang kepada rakan-rakan yang ingin bertanyakan soalan, boleh masukkan soalan-soalan anda di ruangan komen. Okay, nanti insyaAllah kita akan petik satu persatu soalan yang dah ajukan tu untuk Banker Mok jawab lah. Jadi sementara okay. Sekejap Okay, Coach ada terima tak WhatsApp ini? Tapi line agak slow sikit. Okay. Dah masuk dah ni. Okay. Untuk loan 100 hingga 299 3.85%. Okay. Rendah tu, bawah 4% tu. Yes, betul. Untuk 300 hingga 399K 3.65. Okay, untuk 400 hingga 500K 3.45. Yang tadi 3.65, yang ni 3.45. Okay, dia lagi tinggi loan tu lagi murah rate dia Betul. Okay, so bila nak pinjam tu pastikan anda membeli rumah yang pertama. Okay, lepas tu dari segi dokumentasi apa yang perlu disubmit tu nanti mungkin kita boleh minta Banker Mok bagi senarai tu, saya boleh masukkan dalam ruangan komen tu ni lah. Okay, yang penting yang dia nak kena ada kat sini IC, payslip, bank statement. Payslip kalau tak ada OT 3 bulan, kalau ada 6 bulan. Okay, 3 ke 6 bulan lah saya tulis Okay. Itu bank statement pun samalah 3 ke 6 bulan. Betul. Okay, 3 ke 6 bulan juga. EPF sekiranya ada. Okay, EPF. Surat pengesahan majikan. Okay. Okay, kad nikah ataupun sijil nikah. Kad nikah bagi yang dah nikah lah. Ya, betul. Sijil nikah. Okay, kalau dia bujang macam mana? Kalau bujang tak perlu.
Tak payah nak surat pengakuan bujang ke pun tak payah Tak payah, tak payah, tak apa. Tak payah. Okay, alright. So ada lagi tak selain daripada ni? Okay, satu lagi sijil AKPK lah. Yang ni biasanya banker kita akan guide customer lah how to log in portal AKPK tersebut. Okay, sijil AKPK ni maknanya dia sendiri kena masuk ke portal AKPK dan buat sijil tu lah Betul, dia ada soalan yang boleh yang kena dijawab nanti. Oh, okay. Yang tu tak apa, yang tu banker akan guide, jangan risau. Right, so dokumen yang diperlukan Okay, tu saya dah masukkan dalam ruangan komen. Okay, nanti kalau siapa-siapa nak rujuk balik boleh tengok apa yang kita dah ni lah Okay, saya go through satu soalan daripada Cik Puan Hawa Rahman Okay, Bank Kemuk boleh bagi penjelasan bagi pinjaman rumah pertama yang kerajaan bayarkan RM200 selama 2 tahun tu. Okay, sebenarnya Cik Puan Hawa masuk terlambat sikit. Tadi Bank Kemuk dah cerita dah. Okay, tak apa. Mungkin boleh ulang sikit je lagi bagi Cik Puan Hawa ni nampak dia punya tu. Boleh, okay, terima kasih Cik Puan Hawa Rahman. Okay, untuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebanyak RM200 selama 2 tahun tu, kerajaan akan direct park kepada akaun pembiayaan tersebut, akaun loan tersebut. Jadi sekiranya installment anda, contoh installment RM1,000, jadi anda boleh bayar RM800 saja. Okay, RM200 lagi government dah tolong park. Ataupun sekiranya anda nak bayar full RM1,000, tak ada masalah. Tapi RM200 tu tetap akan ada dalam akaun pembiayaan tersebut. Jadi ibarat macam anda lebih bayarlah RM200 setiap bulan. Jadi apa tu, loan punya pokok tu akan berkurang lah daripada situ kan cepat sikit habis loan tu. So rasanya apa tu Hawa dah jelas kalau apa ni penerangan tu tak berapa jelas boleh contact Bank Kemuk directly lah lepas ni Hawa Okay, kita tengok lagi ada okay. Untuk yang dengan mak ayah punya skim tadi tu umur berapa ibu atau ayah? Antara umur berapa ibu atau ayah yang Faizah tanya ni? Okay, sebab seeloknya is bawah 55 tahun lah. Bawah 55 tahun. Sebab dia mesti sebelum 5 tahun nak pencen tu dia dah kena mohon lah kan? Biasanya kan pencen pada umur 60 kan. Jadi kita sarankan untuk bawah 55 tahun lah mak atau ayah. Okay, alright. Terima kasih. Apa ni Faizah? Alright, so next soalan daripada Muhammad Hafifi. Okay, berapa tempoh yang ditawarkan untuk skim belia, tempoh pembiayaan tu? Okay, Muhammad Hafifi. Okay, untuk skim perumahan belia ni kita tawarkan maksimum 35 tahun ataupun minimum 5 tahun. Cuma untuk dia boleh pergi sampai umur 70, okay, which is terdahululah. Sampai umur 70 ataupun 35 tahun pembiayaan tersebut. Cuma untuk peniaga, okay, untuk peniaga kita max sampai dia umur 65 sahaja. Oh, okay. So peniaga dia kurang sikit berbanding yang makan gaji lah Betul. Untuk makan gaji kita boleh bagi max sampai 70 lah. Untuk peniaga hanya sampai 65 sahaja. I see. Okay. So terima kasih Mu atas penjelasan tu. Jadi saya rasa dah menjawab dah soalan Muhammad Hafifi di situ. Okay, Faizah ada tanya lagi dia. Faizah galak sungguh bertanya soalan malam ni. Bagus Faizah, terima kasih. EPF sekiranya ada. Kalau tak ada pun boleh mohon ke? Boleh tak kalau yang tak ada EPF ni? Okay, untuk yang tak ada EPF, okay, kalau kerajaan tu memang kita tahulah kan dia tak ada EPF. Untuk swasta pula, sekiranya dia tak ada EPF, macam Bank Kemuk sendiri, Bank Kemuk akan minta customer untuk minta bahagian admin untuk keluarkan satu surat, okay, admin ataupun HR pemohon tersebutlah, untuk keluarkan satu surat mengatakan pengesahan bahawasanya customer ni tidak mempunyai caruman EPF. Oh, okay. So nanti bila majikan tu keluarkan surat tu, EPF pergi kejar majikan pula kata tak carum. Tak adalah, surat tu hanya untuk kita filing sahaja. Okay, so tak apalah, memang jelas lah kat situ kalau dia tak ada EPF statement, dia boleh minta majikan mengeluarkan surat mengesahkan yang dia memang bekerja di situ tapi tak dicarum EPF. Okay, betul. Right. Faizah tu pun dah dijawab dengan baik lah Alright, so okay, Alhamdulillah ada yang okay, Cik Puan Hawa komen itu jelas, thank you Bank Kemuk. Faizah pun dah komen jelas, terima kasih. Parents saya, ada soalan daripada Encik Muhammad Ammar okay, parents saya ada buat rumah atas tanah sendiri, geran satu nama, status perumahan. Boleh ke guna skim belia ni untuk beli rumah tersebut? Maknanya dia nak beli daripada parents dia. Boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. As long as, okay, dia ada tak syarat macam rumah yang dibina sendiri ni perlu ada CF? Okay, yang tu nanti pihak valuer akan keluarkan valuation report. Biasanya tak jadi masalah. Oh, okay. So just yang penting mesti atas individual title lah
Yes, betul. Individual title and kena status tu perumahan lah, tak boleh lah pertanian pula nanti kan. Okay, so itulah jawapan yang Muk bagi ni saya nak olah sikit lah daripada apa yang Muk cerita ni. Okay, dulu saya pernah buat satu perkongsian berkenaan dengan tanah lot lidi. Okay, so tuan-tuan perempuan, kalau berhasrat nak beli tanah lot lidi, lepas tu berhasrat pula nak buat pinjaman dengan BSN ke mana-mana bank ke, memang tak boleh lah. Unless kalau tuan perempuan nak menanggung risiko nak beli tanah tu secara tunai, itu pandai-pandai sendirilah. Tapi saya memang terlalu orang kata apa, kalau boleh tegah tu memang saya tegah lah. Tak boleh orang kata apa, beli sebenarnya tanah lot lidi ni berbahaya sebab dia akan mendatangkan masalah di kemudian hari nanti. Jadi itulah betul, untuk macam soalan Ammar ni tadi, kalau nak beli tanah mestilah berstatus bangunan, bukan tanah pertanian. Okay, dan dia mestilah ada geran individu. Okay, dan dalam masa yang sama, kalau katalah penjual ataupun vendor tu adalah ibu bapa sendiri, tak menjadi masalah pun, boleh tak menjadi masalah. Betul. Alright, so terima kasih Muhammad Ammar. Okey, ada lagi soalan. Okey, ada login period tak yang Muhammad Muaz tanya ni? Okay, thank you Muhammad Muaz. Ya, you ni terlepas pandangan ni, untuk yang skim perumahan belia kita ada login period selama 5 tahun. Oh, okey. So maknanya dalam tempoh 5 tahun dia tak boleh nak batalkan ataupun jual rumah tu lah kita lebih senang kita cakap tak boleh, tapi sebenarnya dia boleh, cuma dia akan dikenakan penalty. Seeloknya kita elakkan lah, betul tu rugi. Seeloknya kita elakkan lah. Alright, so Muaz, kalau ada klien yang tanya, boleh tapi kena ada login period 5 tahun, kalau nak jual after 5 years lah. Yes, dan dalam masa yang sama pun kita boleh explain pada kita punya prospek buyer tu, kalau dia beli dalam tempoh 5 tahun dia nak jual balik, maka dia tertakluk kepada RPGT yang tinggi. Jadi kena real property gains tax, kena CKHT, nak sedekah ke lembaga pula nanti kan. Okay, so ikutnya simpanlah dulu, after 5 years baru nak jual tu boleh lah, tak ada masalah. Okey, soalan seterusnya. Banyak orang tanya soalan malam ni. Alhamdulillah, bagus. Crowd yang macam ni, ada lebih kurang 40 lebih orang dah tengok kita sekarang ni. Okey, Muhammad Farhan Halim, adakah skim ini hanya untuk pemegang akaun BSN atau terbuka untuk pemegang akaun bank lain? Maksud dia nak buat skim youth ni, dia kena buka akaun dengan BSN dulu ke ataupun macam mana tu? Okay, tak ada masalah. Boleh apply dulu, tak ada masalah. Once loan dah approve, lepas awak sign pembiayaan tersebut, and then semasa kita nak buat proses acceptance loan tu, barulah awak pergi buka account. Means that once you accept the loan, barulah kena buka account. Wajib lah, yang tu wajib kena buka account lah nanti. Sebab nanti potongan tu dia buat SI ke? Standing instruction? Yes, betul. Kita akan buat SI. Jadi itulah, kena ada akaun simpanan selepas loan tu dah di accept lah. Bila dah keluar letter offer, kita dah sign letter offer tu, masa tu baru kita nak buka akaun pun tak jadi masalah. Boleh buka akaun dengan BSN. Tapi kalau nak buka awal-awal pun Muk lagi suka sebenarnya. Betul, nak buka awal-awal lepas tu masuk dalam FD lagi bagus. Beli sijil simpanan premium lagi bagus. Sijil simpanan premium, yes, mana tahu jutawan. Boleh menang kereta kan. Saya menang motor, saya menang kereta. Okey, terima kasih Farhan. Okey, saya tengok banyak lagi soalan lain ni. Okey, skim boleh apply untuk skim Selangorku ke? Rumah Selangorku boleh tak apply untuk skim? Boleh, tak ada masalah. Boleh, skim Selangorku, PPAM, semua boleh. Okey. Satu lagi yang saya terlupa nak tanya. Muk ni di Kota Baru. Jadi kalau katalah borrower tu datang daripada Johor ke, daripada Melaka ke, boleh ke nak mohon dengan Muk? Boleh, tak ada masalah. Coach PM tepi je. So maknanya tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat perunding hartanah ni, kalau ada mana-mana bakal-bakal pembeli tu nak buat pinjaman, walaupun Muk ni jauh berada di Kota Baru, boleh je. Kita boleh communicate through WhatsApp, kita boleh communicate through email, nanti hantar je dokumen tu pada Muk, nanti Muk tolong proseskan. Boleh, tak ada masalah. Satu Malaysia kecuali Sabah Sarawak lah kot. Sabah Sarawak tak boleh lah. Sabah Sarawak jauh pula Muk nak pergi kan. Minta maaf lah orang Sabah, orang Sarawak tak dapat lah dia nak nolong ni kan. So kalau ada tu mungkin cari banker BSN di belah-belah sana je lah. So setakat Semenanjung tu je. Semenanjung tu insyaAllah boleh lagi. Okay. Alright, so kita tengok lagi. Okay, ada soalan daripada Puan Zahra. Zahra baru je buat live saya tengok 2 hari lepas. Tahniah Zahra, saya seronok dengar perkongsian Zahra dalam live tu. So rakan-rakan brand yang lain boleh ikut contoh macam Zahra buat live hari tu. Okay, so soalan dia, ada perbezaan tak dari segi dokumen untuk pemohon self-employed macam niaga kecil-kecilan dan pemohon kerja swasta, mohon penceramah?
Apa mohon ceramah. Mohon pencerahan. Okey. So apa perbezaan dia Muk untuk yang kerja sendiri Okey. dan ni? Untuk kerja sendiri macam yang Muk cakap tadi, kita perlukan declaration tax dengan LHDN lah. Kita perlukan B form tu. Okey, untuk meniaga kecil-kecilan Okey, Yang biasanya kerja kalau yang ni Makcik Kiah lah ni, Makcik Kiah jual daun Makcik pisang. Kiah, biasanya Makcik Kiah dia tak declare tax kan. Kalau untuk Makcik Kiah rasanya ada lagi satu skim yang lebih sesuai untuk Makcik Kiah, which is kita panggil skim SJKP. Oh, okey. So skim yang SJKP ni lebih kepada peniaga kecil lah Betul. Dia lebih kepada golongan yang contoh macam gaji bayar cash. Okey, lepas tu dah lah gaji bayar cash, EPF pun tak ada contoh ataupun berniaga kecil-kecilan. Boleh PM Muk untuk skim SJKP lah. SJKP ni is short form daripada skim jaminan kredit perumahan. Oh, okey. Banyak sebenarnya skim yang ditawarkan oleh BSN banyak. ni. Banyak. Sebab selama ni BSN ni biasanya lah kurang popular. Minta maaf lah Muk kita cakap benda ni. Tak ada masalah. Sebab rent ni kebanyakan dia banyak refer kepada bank-bank yang besar-besar kan. Betul. Dia nampak BSN ni macam last resort baru dia pergi ke BSN kan. Kan. Jadi itulah kesian sebenarnya geng-geng BSN ni kan. So malam ni kita buka peluang untuk Muk ceritakan sebenarnya BSN ni tak adalah orang kata pepicisan sangat. Banyak lagi pakej-pakej yang ditawarkan oleh BSN dan apa tu boleh membantu especially untuk golongan belia macam peniaga-peniaga kecil so banyak pakej-pakej yang boleh digunakan untuk pembiayaan perumahan ni lah jadi lepas ni jangan segan, jangan malu, jangan mensia-siakan peluang yang ada contact lah Muk lepas ni insyaAllah. Okay. Alright, so ada lagi tak soalan? Okay, kejap ada satu lagi ni. Pada yang menonton tu jangan lupa share live. Tolong sharekan jangan lupa untuk sharekan. Nasib baik Muk tolong ingatkan. Saya pun dah terlupa nak suruh orang share. Share live. Tekan butang share tu, share dulu. Oh, yang lain-lain ni komen-komen ni lah. Terima kasih, terbaik Muk. Banyak skim yang ditawarkan oleh BSN. Okey, macam-macam sebenarnya BSN tawarkan. Cuma kita je yang menganak-tirikan BSN. Kesian dia orang ni kan. Sian. Okey. Ada satu lagi soalan Cepu Mas lah. Yang ni saya biasa terdengar lah desas-desus ni. Dia kata processing untuk loan dengan BSN ni agak lambat. Betul ke Muk? Okey, untuk Muk punya experience, ada case yang contoh submit hari ni, esok dah sampai pelulus, lusa letter offer dah keluar. So desas-desus yang mengatakan processing lambat, you ni rasa it's because of the documents contoh dokumen tak lengkap ataupun kes-kes yang bukan straightforward yang mungkin perlukan banker tersebut buat paper contoh. So untuk kes-kes yang straightforward, kes-kes yang tak ada masalah, si Chris cantik apa semua, sekejap je sebenarnya. Dengar tu so maknanya sama je lah prosesnya dengan bank-bank yang lain kan. Walaupun awak apply dengan bank Sotong ke, dengan bank Maybank ke, kalau dokumen tak lengkap kan masih sama lagi juga tak boleh proses kan. Jadi dengan BSN pun kita perlu pastikan yang bila kita nak submit je dokumen kepada pihak BSN, kita dah lengkapkan dokumen tu barulah diorang boleh proses dengan cepat. Betul kan. Jadi saya serulah kat sini rakan-rakan sahabat-sahabat REN yang ada lepas ni cubalah ambil alternatif untuk gunakan perkhidmatan daripada banker-banker BSN especially dengan Muk kita ni lah. Dan tadi Muk dah cerita dah rate dia memang below 4%. Mostly kebanyakan yang bank lain pun dah bagi below 4% dan BSN pun dah kompetitif berbanding dengan bank-bank yang lain. Sebenarnya kadar untuk BSN pun cantik. Yang tadi coach, yang tadi kadar yang tadi yang Unishare yang 3.45 sampai 3.85 tu adalah untuk skim perumahan belia. Untuk skim yang biasa which is yang kita panggil 90% loan tu ataupun yang for second generation tadi tu, kadar dia lagi cantik. Yang berapa tu? 100 hingga 299K 3.45. Okey, 300 hingga 499 3.35 and 500,000 ke atas 3.25. 3.25 tu. Yes, serendah 3.25 kan? Macam beli kereta pula 3.25 kan. Lepas tu dia punya pembiayaan tu ada maksimum tak berapa had pinjaman tu? Tak ada masalah. Boleh je.
So kalau ada rumah juta-juta pun boleh je lah finance dengan BSN kan? Boleh, tak ada masalah. Cuma kenalah minimum price mestilah 50,000 ke atas lah. So rumah 50,000 ke atas dan had maksimum tak ada. Tak ada, So tak ada boleh masalah. boleh cubalah buat pinjaman dengan BSN lepas ni. Dan okey, untuk package refinancing ni kan, so mungkin ada package yang ditawarkan oleh BSN yang Muk nak ceritakan untuk refinancing. Okey, untuk refinancing kita boleh buat consolidate di mana anda boleh settlekan loan-loan yang lain dalam refinancing tersebut. Oh, okey. Kita akan satukan semua loan. Kita akan satukan hutang. Contoh kereta 500, personal loan 300. Bila kita kira banyak sangat kan, DSR pun hampir-hampir dah burst. Banyak tempat nak bayar pula tu kan. Yes, betul. Apa kata tu kan. Betul tu. So apa kata kita satukan loan tu and monthly installment pun akan lagi jimat sebenarnya. Okay. So macam itulah kalau katalah tuan-tuan perempuan berhasrat untuk memudahkan urusan pembiayaan, kita buat satukan, consolidate dia panggil, consolidatekan loan tuan-tuan perempuan. Satukan dalam package pembiayaan dengan BSN. Jadi kita punya loan kereta, loan kredit card, kita kambus semua hutang-hutang yang lain tu, yang kita concentrate bayar satu hutang sajalah. So kalau nak tahu lebih lanjut, macam biasalah kita contact lah kita punya banker ni kan. Alright, so ada satu soalan lagi. Datin Jasmine. Terima kasih Datin. Datin Jasmine ni selalu setia. Malam-malam macam ni pun dia tengok lagi dengan kita. Selalu follow saya ni. Terima kasih Datin. Kalau klien kita pernah cuba submit loan kat BSN tapi gagal, boleh tak kita resubmit balik dengan Bank Gemuk? Thank you Datin. Boleh, tak ada masalah, tapi you ni akan go through dululah kenapa loan tersebut gagal. Mesti ada sebab kan, dia gagal tu sebab apa. So maybe Datin boleh WhatsApp you ni, nanti you ni akan go through kenapa loan tersebut gagal. Nanti kita akan bincang lah. Alright. So Datin boleh WhatsApp Muk, nanti boleh tanyakan direct dapatkan dokumen-dokumen yang berkenaan tu, forwardkan dulu untuk dia buat assessment dululah kan. Yes, betul. So, terima kasih atas soalan dan terima kasih Bank Gemuk atas jawapan tadi. Ada lagi tak soalan-soalan? Ni ada komen ni, saya baca sekejap komen ni. Muhammad Muaz ada komen ni. Tak sangka Bank Gemuk orang Kelantan sebab speaking slang orang KL je. Allah. Muhammad Muaz, sebab tadi masa Bank Gemuk ada share dekat kecek Kelantan hang. Masa Bank Gemuk ada share dekat wall, dah ada hok komen kata Muk jangan kecek Kelantan malam ni, takut ramai hok tak faham. Itulah. Jadi Muk pun cepat-cepat kiki lidah ni nak kecek KL. Tapi cakap KL dah lebih macam bukan orang macam bukan orang Kelantan langsung, dah macam orang KL dah kan. Baru lepas minum Starbucks coach. Oh ya ke? Orang kat KL tak minum Starbucks. Oh ya ke? KL pun minum kopi je. Lah. Alright. So saya rasa saya tengok lagi soalan ni. Kalau tuan-tuan perempuan nak tanya soalan, saya bagi lagi 2 minit. Kita bersiaran ni insyaAllah kita akan tamatkan lebih kurang pukul 10.46. Lebih kurang dah 10.55-11 gitulah. So ada lebih kurang dalam 5 ke 10 minit lagi lah. Kita akan buka lagi untuk sesi soalan. So Julie Dahlia ada komen, banker Muk, banker terbaik. Wah, dia bagi Thank you. Semangat kepada banker Muk ni. So kenal ke Julie Dahlia ni? Kepada sesiapa yang sedang tengok live ni, kalau you all nak submit permohonan dekat Pahang, boleh PM Julie Dahlia Afandi. Puan Julie ni banker kita dekat Pahang. Oh, kisahnya. Orang BSN juga lah ni. BSN juga. Okay. Alright. So siapa-siapa geng-geng REN di Pahang tu boleh contact Puan Julie. So Puan Julie mungkin boleh masukkan nombor contact Puan Julie untuk siapa-siapa yang nak contact Puan Julie. Siapa-siapa yang ada senang. Ada tak geng-geng BSN daripada Sabah dan Sarawak yang tengah tengok kita? Kalau ada pun mungkin boleh masuk dalam ruangan komen. Boleh letakkan buti-buti anda, nombor telefon untuk sahabat-sahabat kita daripada Sabah dan Sarawak untuk kontak anda lah. Terima kasih Puan Julie. Alright, so ada lagi tak soalan-soalan yang mungkin nak diajukan pada banker Muk? Ada lebih kurang 30 orang lagi yang sedang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian tuan-tuan perempuan semua untuk bersama-sama dengan kami pada malam ni. Dan seperti mana yang telah saya war-warkan sebelum ni, insya-Allah perkongsian yang saya akan buat selepas ni, kalau biasanya dulu time PKP saya bersiaran pada waktu pagi kan, jadi sekarang kita beralih
waktu malam sebab waktu pagi saya rasa kebanyakan kita dah mula bekerja, jadi dah sibuk lah kan masing-masing dengan tugasan masing-masing yang sabar-sabar nak kena buat viewing, nak bawa apa tu pergi inspection dan sebagainya kan. Jadi saya rasakan eloklah kalau kita tukar waktu siaran tu pada sebelah malam. Yang saya tukar pada pukul 10 malam ni. Dan kalau misal kata tuan-tuan perempuan ingin berkongsi apa tu nak duduk sepentas dengan saya macam mana saya buat dengan bank kemuk pada malam ni. Okay, jadi saya buka peluang tu pada tuan-tuan perempuan semua. Okay, boleh hubungi saya. Okay, saya masukkan di apa ni ruangan komen ni nombor telefon saya 012 655 0685. Okay, so boleh contact saya melalui telefon, nak WhatsApp boleh, nak call saya pun boleh, tak ada masalah. Okay, bagi tahu je dengan saya, coach, okay, saya minat lah nak duduk berduet dengan coach, jadi boleh tak kalau kita apa ni buat sesi sharing, okay, nanti kita akan fikirkan topik apa yang sesuai untuk kita kongsikan pada rakan-rakan yang lain, macam mana yang saya dah buat dengan Bank Kemuk pada malam ni. Okay, dan kita tengok je, ada tak lagi soalan-soalan yang ada? Oh, okay, Puan Julie dah bagi tahu dah kat sini, alright, so Puan Julie bagi tahu, WhatsApp ataupun call Julie, nombor dia 014-214-2054, area Pahang. Okay, so orang Pahang boleh contact banker Julie, insyaAllah banker Julie boleh bantu di apa ni sekitar Pahang. Okay, saya rasa ramai kawan-kawan RAN kita daripada Pahang pun ramai yang menonton kita pada malam ni. Okay, so boleh contact Puan Julie lah. Okay, saya RAN kat Johor. Oh, sekejap ni siapa ni? Hazira Talib. Oh, saya RAN kat Johor pun submit kes pada Bank Kemuk. Wah, jauh. Daripada Johor hantar ke KB tu. Wah, hebat. Thank you. Dah lulus kan? Tok Hazira pun kata daripada Johor pun submit ke Kota Baru tu kan. Pun boleh proses dan boleh lulus dah, tak ada masalah. Jadi itulah kawan-kawan yang lain, apa tunggu lagi, lepas ni contact lah Puan Julie kita ada, Puan apa ni Julie di apa ni Kuantan di Pahang, dan Bank Kemuk ada di Kota Baru, jadi boleh contact lah. InsyaAllah lepas ni kalau ada lagi geng-geng apa ni banker daripada apa ni wilayah ke, daripada Selangor ke, insyaAllah kita akan buat lagi sesi perkongsian macam ni, dan apa tu saya jemput anda untuk berkongsi lah apa-apa maklumat, apa-apa info dengan rakan-rakan perunding hartanah yang lain, dari apa ni masa ke semasa lah kita akan buat secara gradually kalau boleh, insyaAllah. Right? Jadi saya rasa tak ada lagi dah kot soalan-soalan yang masuk ni. Jadi itulah untuk kesekian kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bank Kemuk atas kesudian Bank Kemuk untuk dengan saya pada malam ni. Banyak perkongsian yang kita dah apa ni dapat daripada Bank Kemuk pada malam ni, dan saya percaya ramai yang dah tak sabar sebenarnya nak berurusan dengan BSN, terutamanya dengan Bank Kemuk dan juga dengan Puan Julia dengan Puan Julie tadi tu dan insyaAllah lepas ni kita taklah menganaktirikan Bank Simpanan Nasional, dan kita dah tahu dah sebenarnya BSN tu ada package-package yang menarik, terutamanya untuk belia, terutamanya untuk penjawat awam, package-package perumahan ni pun kalau dulu salah apa ni tanggapan lah begitu, yang mengatakan bahawa proses BSN ni lambat, ada apa tu interest atas interest, macam-macam lah benda-benda mengarut yang diorang apa ni salah tafsir di situ. Dan malam ni alhamdulillah Bank Kemuk dah betulkan perception semua tu, dan kita apa tu sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih kepada Bank Kemuk atas kesediaan Bank Kemuk untuk apa ni bersama-sama dengan saya pada malam ni lah. Okay, dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni, daripada pukul 10 tadi sampailah ke hari ni. Okay, dan kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Bank Kemuk. Okay, terima kasih Bank Kemuk. Right. Okay, insyaAllah. Thank you. Ada rezeki nanti kita apa ni boleh panggil lagi Bank Kemuk untuk sharing-sharing yang akan datang, dan apa tu saya doakan Bank Kemuk di apa ni panjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okay, dan insyaAllah kalau ada pangan nanti datang ke KL, jangan lupa kontak saya, jangan lupa kontak saya, boleh jumpa ngeteh dan sebagainya. Kalau nak minum kat Starbucks pun boleh, tak ada masalah. Okay, alright, itu saja untuk kita kongsikan pada malam ni. Okay, dan kata apa insyaAllah dalam malam-malam yang akan datang ni, kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Bye.